Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyambung semula pembelajaran kita bagi kelas yang lepas. Okay, semalam kita telah mempelajari berkaitan graf gerakan linear. Semalam kita telah melihat 3 bentuk graf, iaitu yang pertama graf sesaran masa, yang kedua graf halaju masa dan yang ketiga adalah graf pecutan melawan masa. Okay, kita imbas kembali apakah yang kita pelajari pada pagi semalam. Okay, yang pertama adalah graf sesaran masa. Okay, sesaran masa. Okay, macam mana kita nak bezakan graf? Kita lihat pada paksi, pada paksi Y. Kalau sesaran, dia akan letakkan sesaran lah dalam unit M, dan juga pada paksi X, masa dalam unit saat. Okay, manakala kalau graf halaju melawan masa, okay, yang berubah adalah pada paksi Y-nya. Paksi Y akan disimbolkan ataupun ditunjukkan dengan simbol halaju dalam unit meter per saat. Manakala dalam paksi X ni adalah T dalam unit saat. Okey, dan juga yang ketiga, graf pecutan melawan masa. Okey, pecutan melawan masa. Paksi Y-nya adalah pecutan dalam unit meter saat kuasa -2. Manakala pada paksi X adalah masa, T, time. Okey, semalam juga kita telah lihat bahawa untuk graf sesaran melawan masa, apa yang kita boleh analisis adalah sesaran objek. Okey, sesaran objek kita lihat daripada graf sahajalah. Dengan masa, berapa masa kita akan dapat sesaran objek. Dan yang kedua kita boleh kira adalah halaju objek. Okey, halaju objek kita kira berdasarkan kepada kecerunan graf. Okey, ini dua perkara yang kita bincang semalam. Okey, yang kedua dalam graf, seterusnya dalam graf halaju lawan masa, yang kita boleh analisis adalah sesaran. Okey, sesaran objek kita kira berdasarkan kepada luas di bawah graf. Okey, kemudian yang kita boleh analisis adalah halaju objek. Okey, halaju objek refer kepada graf lah kan. Berapa masa yang dia nak. So masa yang ada 10, dan kita intrapolatekan dalam graf, kita akan dapat nilai bagi halaju objek tersebut. Dan yang ketiga yang kita boleh analisis daripada graf halaju masa adalah pecutan. Okey, pecutan ni kita kira berdasarkan kepada kecerunan graf. Okey. Okey, untuk halaju graf pecutan, apa yang kita boleh analisis? Kita boleh juga analisis adalah dari segi pecutan dia. Okey, dalam masa yang sama sebenarnya kita boleh dapat juga halaju objek. Kita boleh dapatkan halaju objek dengan kira luas di bawah graf. Halaju objek boleh kita kira berdasarkan kepada luas bawah graf. Okey. Ini apa yang kita pelajari pada pagi semalam lah. Okey, sebelum kita teruskan kepada penyelesaian masalah, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, cikgu. Okey, kalau tak ada, kita teruskan kepada penyelesaian masalah melibatkan kepada graf. Dan juga kita akan bincang sekali soalan latihan lah, 2.2 nanti. Okey, menyelesaikan masalah melibatkan graf gerakan linear. Okey, contoh yang pertama, sini apa yang diberikan kepada kita adalah graf halaju masa. Okey, graf halaju masa. Okey, betul tak graf halaju masa? Dalam soalan dia tunjuk graf halaju masa, jadi kita lihat pada graf. Graf pun adalah graf halaju masa yang telah dilabelkan pada paksi Y dia. Sebab paksi X confirm dia akan letakkan sebagai masa. Dan awak kena perhatikan jugalah, perhatikan juga, pastikan unit. Pastikan unit.
yang ditulis pada graf. Kadang-kadang soalan akan tulis dalam unit minit. Kalau minit kena tukar kepada saat. Itu kena hati-hati apabila menjawab soalan-soalan peperiksaan dan juga latihan yang lain. Kena pastikan apakah unit masa yang digunakan. Okey, rajah graf halaju masa dalam rajah 2.3 menunjukkan pergerakan hasri. Okey, tentukan pecutan. Okey, so pertama dia minta pecutan. Ni graf halaju masa. Kalau graf halaju masa nak dapat pecutan, apa yang kita kena cari? Okey, cari kecurunan. Okey, cari kecurunan graf. Okey. So untuk yang A kita selesaikan A kita cari kecurunan graf. Kecurunan graf. Tentukan pecutan. Okey, nak cari pecutan kat mana? Sebab kat sini ada beberapa situasi lah kan. So A ke B, B ke C dan juga C ke D. Baik, sebab sekarang ni soalan ni dia tidak menyatakan pecutan. Jadi kita kena kira satu persatu lah. Pecutan A ke B berapa, B ke C berapa dan C ke D berapa nilai pecutannya. Okey, untuk pecutan daripada A ke B adalah sama dengan kecurunan 6 tolak sifar bahagi dengan 3 tolak sifar. So sama dengan 2 meter saat kuasa negatif 2. Okey. Kepecutan daripada B ke C? Sifar. Okey, sifar sebab tak ada kecurunan kan. Okey, secara matematiknya 6 tolak 6 bahagi dengan 6 tolak 3. So bersamaan dengan sifar. Meter saat kuasa negatif 2. Okey, kalau pecutan daripada C ke D. Okey, secara matematik sifar tolak 6 bahagi dengan 10 tolak 6. 10. Okey, 10 tolak 6. So bersamaan dengan negatif 1.5. 1.5 meter saat kuasa negatif 2. Okey. Ini kaedah sebab soalan tidak secara spesifik. Jadi apabila soalan tidak secara spesifik, kita kena cari satu persatu lah, satu bahagian dengan satu bahagian. Okey, seterusnya adalah yang B. B nak cari sasaran. Nak cari sasaran apa yang kena buat? Cari luas bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Okey. So luas bawah graf kat sini ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian yang kedua dengan bahagian yang ketiga. Okey, jika kita nak menggunakan luas segi 3 dan luas segi 4, maka kita kena buat, awak kena buat 3 step ni lah. Atau awak boleh terus guna luas untuk trapezium. Okey, saya tunjukkan contoh yang pertama. Nak cari sasaran menggunakan satu persatu. Mula cari yang bahagian A dahulu, iaitu yang bahagian nombor 1 ni dia segi 3. Jadi gunakan rumus segi 3, iaitu 1/2 darab dengan 3 darab dengan tinggi, iaitu 6. Okey. Kemudian tambahkan dengan bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua segi 4. Segi 4 ialah panjang darab lebar kan. Okey, lebar darab tinggi 6 tolak 3, 3 darab dengan 6. Okey. Bahagian yang ketiga pula adalah segi 3. So rumus segi 3 1/2 darab dengan 4, lebar dia darab dengan tingginya 6. Okey, so akan dapat 6 tambah 3+9. 18 tambah 12. So sama dengan 3+9. 39 meter. Okey, sasarannya adalah 39 meter.
Okey, soalan yang C. Nak cari halaju purata. Okey, halaju purata C, halaju purata adalah sama dengan halaju purata adalah sama dengan Sesaran per masa. jumlah sesaran bahagi dengan jumlah masa. Jumlah sesaran bahagi dengan Masa. jumlah masa. Jumlah sesaran bahagi dengan jumlah masa. Okey, mana sesaran yang kita kira tadi? Sesaran yang kita kira adalah pada yang B lah. Berapa nilai sesaran yang kita kira tadi? 39 meter. 39 meter. Okey. Berapa masa keseluruhan bagi pergerakan Hasri? 10. 10. 10 saat. Okey, jadi 10 bahagikan dapat 3.9 meter saat kuasa negatif 1. Negatif 1. Okey. Contoh yang pertama ni agak mudah. Contoh yang pertama agak mudah lah. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Pergi kepada contoh. Ya. Yang tadi tu yang kira satu-satu kan, segi 3, segi 4 tepat dengan segi 3 tu. Kalau tambah Ya. semua 36. 36. Kenapa 36? 6 tambah 18 tambah 12. Kenapa 36? Betul 3, 6, betul. 1, 2, 3, 3. 36 lah kat sini. Okey, so kat sini 36. Padam semula. Okey, 36. Sini pun salah lah. Sini pun 36. Sini pun 6. Okey. Jadi kalau buku teks 39. Okey, tak apa. Kita kira yang betul. Okey, so kat sini dapat 30. Mana pointer saya? 36. 36 meter. Kat sini pun 36. So, dapat 3.6 meter per saat lah. Okey, cuba kita kira gunakan rumus trapezium. Kira guna rumus trapezium. Okey, apa rumus trapezium? 1/2 darab bawah dasar dia 10. Darab atas dia 3 tambah. Kita tulis darab pula, tambah. Okey, tambah dengan 3 darab dengan tinggi. Tinggi 6. Kenapa tak sama Kenapa dapat 39? Sebab 1/2 darab 3 darab 6 tu cikgu dapat 6, patutnya 9. Macam mana? Kan yang kira segi 3 tu kan 1/2 darab. Oh ya, saya tersalah kat sini. Okey. Terima kasih. Okey, sepatutnya kat sini 3 sini. Okey. Terima kasih. Congak biasalah, congak. Kena tekan calculator kat sini dapat 3 kan, betul tak? 3 3 9. Okey, so 39. 39. Okey. So ini pun samalah, dapat jawapan 39 meter. Okey. Betul semua? Betul pengiraan saya? Betul. Okey. Kita pergi kepada soal contoh yang kedua. Rajah 2.31 menunjukkan graf halaju masa. Okey, sama juga kat sini. Ni adalah graf halaju masa bagi gerakan linear sebuah kereta. Terjemahkan graf halaju masa itu dan lakarkan graf sesaran lawan masa dan juga graf pecutan melawan masa. Okey. Jadi contoh nombor 2 ni dia minta kita tukarkan graf halaju masa kepada 2 graf yang lain, iaitu graf sesaran melawan masa dan juga graf pecutan melawan masa. Okey, kita nak buat yang A dahulu. Jadi apabila kita nak buat yang A, graf sesaran masa, kita kena cari sesaran. Okay, bagaimana nak cari sesaran? Kita cari luas di bawah graf.
Okey, kita cari luas di bawah graf. Okey, yang ni bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, sasaran untuk bahagian A adalah sama dengan segi empat kan? Segi empat tepat. Okey, jadi segi empat tepat gunakan rumus segi empat, 2 ke 10. 5, 10, lebar darab 10 ke atas, so dapat 100 meter. Okey, sasaran yang kedua, sasaran pada B adalah sama dengan gunakan rumus trapezium 1/2 darab dengan 10 tambah dengan 16 darab dengan 20. So kat sini dapat 10, 26, 260 meter. Sasaran untuk C adalah sama dengan segitiga 1/2 luas segitiga 1/2 darab lebar dia 20 darab dengan tingginya adalah 16. So kita dapat adalah bersamaan dengan 160 meter. Okey, jadi macam mana kita nak lukis graf? Apa graf yang kita akan dapat? Okey, ni graf dia, graf sasaran masa. Sasaran dalam unit meter, masa T dalam unit saat. Yang pertama sampai saat yang ke-10. Okey, dia akan sampai berapa? 100 meter. Kan? Okey, yang kedua sampai 260. Maksudnya tambah 100 tambah 260 dapat? 360. 360. Okey, yang terakhir campur dengan 160 akan dapat 520. 20. Okey, so daripada minit Sifa sampai kepada yang 10 saat ni dia kenaikannya macam mana? Lurus sampai 100. Lurus ke? Okey, lurus sampai 100. Lurus sampai 100. 100. Okey, lurus sampai 100. Okey, kemudian yang kedua? Lurus, lepas tu ada bengkok sikit. Bengkok dia macam mana? Nampak masam ke nampak senyum? Dia naik ke atas. Senyum. Nampak Senyum nampak sikit. senyum kan? Senyum sikit. Okey, so dia naik ke atas tapi bentuk macam senyum kan? Keluar kat situ pula. Macam ni. Okey, betul? Betul. Okey, ni sampai saat ke berapa kat sini? Sampai saat yang ke-30. 30. Okey, yang ketiga dia naik juga ke atas. Tapi masam. Tapi masam. Dia nak masam Apa masam? Macam ni kan. Okey, sampai saat ke berapa kat sini? Sampai saat yang ke-50. 50. 50. Okey, 50. Ni dia punya sasaran dia. Okey, perbezaan. Semalam ni dia senyum, dia masam ni. Dia senyum ni sebab positif kan, dia punya halaju bertambah. Negatif ni, dia masam ni sebab halajunya negatif. Negatif. Okey, betul. Okey, tu selesai untuk bahagian soalan A. Soalan B pula dia minta kita kira graf pecutan melawan buat graf pecutan melawan masa. Okey, so nak buat graf pecutan melawan masa, apa yang kita kena buat dulu? Kita kena kira pecutan. Okey, pecutan di bahagian A. Sama dengan berapa? Ada pecutan tak kat bahagian A ni? Kosong. Ya. Okey, sifar meter per saat. Okey, pecutan di bahagian B. Ada tak? Ada. Mesti ada. Ada. Sebab apa ada? Sebab ada Sebab dia menaik. kecerunan. Ya. So berapa kita nak kira? 16 tolak dengan 10 bahagi dengan 30 tolak 10. 30 tolak 10.
So bersamaan dengan 0.3 0.3 0.3 meter saat negatif 2. kuasa negatif 2. Okey, pecutan di bahagian C Ada ada. So Sifa main tolak dengan 16 bahagi dengan 50 tolak 30. 50 tolak 30. So dapat Negatif 0.8 meter saat negatif 2. meter saat kuasa negatif 2. 0.38 meter saat kuasa negatif 2. Betul ya? Okey, barulah Betul. so apabila kita dah kira dia punya nilai pecutan, barulah kita boleh tukarkan kepada Graf. tukar kepada graf. So sekarang ni ada nilai positif, ada nilai negatif. So apabila ada nilai positif dengan nilai negatif, kita lukiskan graf kita, paksi Y, paksi X tu kat tengah-tengah lah. Okay. So kat sini time, ke atas ni A. Okey, untuk yang pertama sehingga saat yang ke berapa? Saat ke 10. Lepas tu sampai saat 30. Kemudian sampai saat yang ke 50. Okey, untuk saat yang pertama. Okey, kat mana kedudukannya? Yang A. Sifar dekat atas. Dekat atas garis. Okey, kemudian untuk yang seterusnya tu nilainya adalah 0.3. Dia Okey. dia naik. Dekat positif kan? Masuk. Atas. Oh. Dia positif. So kita lukis kat kawasan positif. Sampailah saat yang ke 30. 30 sampai 50, apa nilai yang kita dapat? Negatif. Dia negatif. Tulis negatif. Buat garis kat bawah, baru kita lukiskan garis. Macam tu je. Nak melukis dia. Okay, apa-apa pun kalau kita nak tukar daripada satu graf kepada graf yang lain, kalau soalan minta untuk kita lakarkan, pertama kita kena cari nilai dia dululah untuk kita tentukan tempat yang betul. Kena kira dulu. Okay, so dah dapat seperti ya. Cikgu, yang AC tadi negatif 0.8. Oh, negatif 0.8. Okey, saya tak kira, saya dengar apa yang awak sebut je. Okey, 0.8. Padam macam tu. Ya, pun padam. Okey, 0.8. Negatif 0.8. Untuk AC adalah negatif 0.8. Saya dengar je jawapan awak sebab saya tak bawa kalkulator tak ada. Okey, so dapat seperti mana yang ditunjukkan. Okey, kita pergi kepada ni graf yang kita dah buat tadi. Sama? Okey, sama. Okey, latihan formatif. Okey, tengok kepada latihan formatif 2.2. Yang pertama, bagaimanakah anda boleh menentukan halaju daripada graf sesaran lawan masa? Okey. Macam mana tentukan tentukan halaju daripada graf sesaran lawan masa? Gradient of the graph. Mengira kecerunan graf. Kecerunan graf. Okay. Calculate the gradient of the graph. Calculate the gradient of the graph. Okay, yang B. Bagaimana boleh dapat pecutan daripada graf halaju melawan masa? Cari gradient of the graph. Calculate the gradient of the graph. Mengira kecerunan graf. Graf apa? Graf halaju masa. Atas mengira kecerunan graf sesaran masa. Okey, yang ketiga, sesaran daripada graf halaju melawan masa. Macam mana nak tentukan sesaran daripada graf halaju melawan masa?
Area under the graph. Area of the graph. Okay, fine. Or calculate the area under the graph. Okay. Mengira Under the graph. luas di bawah graf. Okay, calculate area under the graph. Okay, itu 3 kaedah untuk kita mencari maklumat berdasarkan kepada graf. Sebab itu semasa dalam bab 1 kita belajar berkaitan dengan graf. Graf ni dia boleh menganalisis lah, menganalisis dapatan-dapatan daripada data yang kita ada. Okay, soalan yang kedua. Berdasarkan rajah 2.35, huraikan pergerakan objek dari O hingga D secara kualitatif. Okey, kualitatif. Kalau kualitatif ni kita cakap je lah. Kalau kuantitatif maksudnya kena kira. Okey, sekarang kita lihat ini graf apa? Graf halaju melawan masa. Jadi apakah dia minta huraikan pergerakan? So kita kira, kita buat daripada O ke A. Apakah jenis pergerakan dia? Huraikan pergerakan daripada O ke A. Apa yang awak nampak? Dia menaik. Okay, so halaju meningkat atau bertambah. Meningkat. Okay, velocity increase. Okay. Halaju meningkat. Halaju meningkat. Meningkat. Secara seragam pun boleh ya. Secara uniform. Uniform. Increase uniformly. Increase uniformly. Velocity increase uniformly. Okey, selain itu apa kita boleh jantakan lagi kalau kita nak cerita dari segi acceleration? Pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Pecutan dia seragam. Halaju meningkat. Pecutan seragam. Ini dia punya bentuk jawapan lah kalau soalan tanya berkaitan dengan huraikan pergerakan. Okey, yang kedua kita cerita pula daripada A ke B. Okey, A ke B, apa yang berlaku dengan halaju dia? Halaju dia sifar. Okay, constant velocity. Constant velocity, halaju dia seragam. Halaju seragam. Sebab apa halaju seragam? Sebab nilai dia sama. Sama. Okay. Pecutan dia pula macam mana? Sifar. Pecutan dia sifar. Pecutan sifar. Okay, halaju seragam, pecutan sifar. Okey, yang ketiga, situasi yang ketiga daripada B ke C. Halaju meningkat. Okay. Halaju meningkat. Pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Okey, situasi yang seterusnya dekat D. Halaju dia dekat D halaju decrease, berkurang. Velocity decrease. Acceleration dia secara seragam. Pecutan dia deceleration secara seragam. Nyah pecutan secara seragam. Nyah pecutan secara seragam. Deceleration uniformly. Deceleration uniformly. Cikgu, Ya. boleh ke kalau bagi sesaran? Sesaran. Sebab kalau sesaran nak cerita macam mana? Sebab sekarang ni dia nak, kalau pergerakan ni awak cerita tentang halaju dengan pecutan je. Sama ada awak kira halaju ataupun kira pecutan. Itu sahaja. Okay, kalau sebab dia huraikan pergerakan. Pergerakan ni ada dua. Kita kira cerita dari segi halaju dan juga cerita dari segi pecutan.
Okey, soalan yang seterusnya, soalan nombor 3. Panjang sikit soalan ni. Rajah 2.36 menunjukkan Rokiah. Oh, nama Makcik Kiah. Ya. Rokiah mengambil masa 3 minit untuk berjalan dari kedai runcit yang berada 400 meter bersebelahan rumahnya. Okey, ni rumah dia, jalan pergi ke kedai, masa dia adalah 3 minit. 3 minit berapa saat? 180. Okey, 180 saat. Okey, selepas 1 minit dia membeli aiskrim. Sampai kat sini maksudnya dia jalan pergi ke kedai beli aiskrim. Kat situlah masih lagi berada kat situlah sama 1 minit. Okey. Duduk kat kedai 1 minit 60 saat. Dan berjalan ke padang permainan. Jalan kepada padang permainan 300 meter dari kedai runcit makan masa 2 minit. 2 minit 120 saat. Kemudian menggunakan jalan pintas. Oh, dia balik ikut jalan pintas. Kembali ke rumahnya. Rokiah tiba di rumahnya dalam masa 2 minit. Tiba 2 minit. Maka ikut jalan pintas masanya 120 saat. Okey. Pertama, A. Berapakah halaju purata pergerakan Rokiah? Halaju purata maksudnya sesaran bahagi dengan jumlah Jumlah masa. Okey. So, daripada rumah ke kedai. Daripada rumah ke kedai. Okey, so yang pertama daripada rumah ke kedai. A 1 halaju daripada rumah ke kedai. Berapa dia punya sesaran daripada rumah ke kedai? 400 meter. Sesarannya adalah 400 meter. Masanya adalah 400 meter. 180 180 saat. saat. Okey, jadi halaju adalah sama dengan 400 bahagi dengan 180. 180. Okey, tekan kalkulator. 2.2 meter saat kuasa negatif 2.2 2.2. 2.2. Okey, meter saat kuasa negatif 2. Okey, itu untuk halaju purata daripada rumah ke kedai. Okey, yang kedua daripada kedai ke padang permainan. Berapa jarak daripada kedai ke padang permainan? 300 300 meter. meter. Berapa masa yang diambil? 60 saat. 120 saat kan? Betul. 120 saat. Okey, 120 saat. Okey, so velocity ni adalah sama dengan 300 bahagi dengan 120. So bersamaan dengan 2.5. 2.5. 2.5. saat. Tu ke 25? Betul. Betul. Kalkulator. Kalkulator. Ha. 12. Okey. 2.5 meter saat kuasa negatif 2. Negatif 2. Okey, yang ketiga daripada mana? Padang ke rumah. Padang ke rumah. Okey, yang berapa jarak daripada padang ke rumah? 500 meter. 500. 500 meter. 500 meter. Ya, betul. 500 meter. Kenapa dapat 500? Sebab Macam mana dapat 500? Pythagoras Okey, theorem. ni adalah guna Pythagoras theorem. Okey, 400, 300 ni ada 500. So sesarannya adalah 500. 500. Okey, sesarannya 500. Masa sesaran 500 meter. Times dia adalah 120 saat. Saat. So halaju adalah sama dengan 500 divide 120. So final answer 4.16. 16 1 meter second and power of negative 2. Okey. So ini adalah soalan bagi setiap tempat. Okey, seterusnya B. B dia minta hitung laju purata bagi keseluruhan pergerakan.
So maksudnya kita kena kira berapa jumlah jarak dia tadi. Berapa jumlah sasaran? 1,200. Okey, 400 meter campur dengan 300 meter campur dengan 500 meter. So bersamaan dengan 1,200 meter. 1,200. Okey, ini sasaran keseluruhan. Berapa masa keseluruhan? 540. 180 saat. Lepas tu berhenti kat kedai Tambah. tadi seminit. 60 saat. 120 Tambah 120 saat. Tambah lagi 120 saat. So bersamaan dengan 480 480 saat. Okey, so lajunya V adalah sama dengan 1,200 bahagi dengan 480. So bersamaan dengan 2.5. 2.5 2.5 5 2.5 saja. Ha. Meter saat kuasa negatif 1. 2. Oh, semua negatif 1 salah unit. Maaf. Okey, unit sebab hal laju kan. Hal laju semua kuasa negatif 1 Okey, betulkan semula kat sini. Mata saat kuasa negatif 1, meter saat kuasa negatif 1, meter saat kuasa negatif 1. Okay, unit bagi hal laju adalah meter saat kuasa negatif 1. 1. Okey, ada soalan kat sini. Soalan nombor 3, ada pertanyaan? Tiada. Yang terus? Tiada. Tiada. Jelas jelas. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Sebuah kereta dipandu dari keadaan pegun. Okey, so kat sini dari keadaan pegun. Dari keadaan pegun bermaksud U adalah bersamaan dengan Sifar. Sehingga mencapai pecutan. Oh, dia dah cakap pecutan. So A adalah bersamaan dengan 4 meter saat kuasa negatif 2. Dalam masa T 8 saat di lebuh raya yang lurus. Kereta itu kemudiannya dipandu dengan hal laju seragam selama 20 saat sebelum breknya ditekan. Kereta mengalami pengurangan hal laju pada kadar 2 meter sesaat sehingga berhenti. Lakarkan graf. Oh, dia suruh lakarkan graf dekat sini. Okey, pertama graf pecutan melawan masa. Sebab kereta dipandu daripada kosong hingga mencapai pecutan masa 8 saat. Okey, so graf yang pertama, kita buat yang pertama. Yang pertama adalah pecutan lawan masa. Okey, pecutan MS kuasa negatif 2. Tu ada masa. Saat. Okey, untuk 8 saat yang pertama. 8 saat yang pertama. Ya, kereta itu kemudian dipandu dengan hal laju seragam selama 20 saat. Maksudnya sampai 28. Kereta mengalami pengurangan hal laju pada kadar dan berhenti. Okey, sebab dia tak bagi tahu berapa jarak dia. Okey, biarkan. Okay, yang pertama, yang untuk 0 hingga 8 saat ni dia mengalami pecutan selama 4 meter per saat. So 4 meter per saat. Okey, pada 8 hingga 20 hal laju seragam. Jadi apabila hal laju seragam, maka dia berada pada pecutan sifar. Okey, pecutan sifar kat sini. Okey, kemudian dia mengalami pengurangan hal laju kepada kadar 2 meter per saat. Negatif lah. Sebab pengurangan 2. Saya kat 2 kat sini. Sehinggalah sini. Okey, itu graf untuk pecutan melawan masa. Okey, seterusnya kita nak cari adalah
Kita nak lukis graf laju melawan laju melawan masa. Macam mana pula kita nak buat? Graf laju melawan masa. Okey, berapa hal laju dia? Macam mana saya cakap tadi, hal laju ni kita boleh kira berdasarkan luas di bawah graf kan? Kalau yang ni luas di bawah grafnya berapa? 4. 4 darab 4. 4 darab 8, 30? 32. 32. So, sampai hal lajunya 32 meter per saat. Sebab dia bermula dengan sifar tadi kan? Bermula dengan sifar sampai 32 meter per saat ni. Sampai minit yang ke-8. 8. Okey, sampai minit yang saat yang ke-28. Dia bergerak ke atas. Dia mendata sahaja. Mendata sahaja. Sebab apa mendata? Sebab pecutan dia Sifar. Pecutan dia sifar. Okey, pengurangan hal laju dengan kadar 2 meter per saat. Macam mana kita nak tahu dia punya masa ni? Macam mana kita nak tahu dia punya masa? Macam mana? A dia 2. Sekarang kita ada A sama dengan 2. Kan? 2 meter per saat. Kemudian kita ada hal laju U dia. U sama dengan 32 meter per saat. Lepas tu kita nak ada V. V dia sama dengan sifar lah. Sampai sehingga berhenti. V dia sama dengan sifar. Okey, berapa T? Boleh kira tak? Nak guna apa? Gunakan rumus A sama dengan ataupun rumus V sama dengan U tambah AT. Ingat tak rumus ni? AT. Ingat. Okey, so U sama dengan sifar. V sama dengan sifar. U adalah 32. Okey, so tambah. A ni sebenarnya negatif. A ni sebenarnya negatif. Sebab apa negatif? Ni negatif ni. Mana tadi ni? Ni kan negatif. Negatif kan? Sebab ada berkurang. So negatif 2. So dah T. So T awak akan dapat T sama dengan negatif 32 bahagi dengan negatif 2. So sama dengan 16 saat. Okey, 16 saat. So selepas saat yang ke-28 ni 16 saat berselepasnya. 16 saat selepasnya. Berapa? 28 campur 28 campur dengan 16. 44. 44. Okey. So ni sampai ke saat yang ke-44. So sama juga kat sini. Ni saat yang ke-44 lah. Saat ke-44 bentuk dia punya graf menurun. Okey. Faham ke tak faham ni? Faham. Yang ni tak ada dalam buku ni jawapan ni ada dalam kita punya discussion sahaja. Okey, yang C pula nak cari apa? Sasaran melawan masa. Okey, C nak cari sasaran melawan masa. Okay, saya padam dulu pengiraan kita tadi sebelah sini. Untuk saya lukis. Jadi kita nak kira sasaran, macam mana kita nak buat? Cari apa? Cari luas di bawah graf laju melawan masa. Okay, kita nak buat graf yang ketiga adalah graf sasaran melawan masa.
Okey, untuk yang pertama 8 saat, yang seterusnya 28 dan seterusnya adalah 44. Okey, untuk yang pertama ni berapa dia punya sesaran? 1/2 darab 8 darab 32. 128 128 meter. Okey, 128 meter. So kita naik. Graf ni macam mana? Melengkung betul tak? Melengkung, senyum. Melengkung, senyum. Okey, kemudian daripada 8 ke 28 kira dia punya 640. 640. berapa? 640. Okey, 20 darab dengan 32. 32 so bersamaan dengan 640. 640 meter. So sampai berapa ni campur 640 meter? 640 campur dengan 128 768. 768. 768. Ni naik macam mana? Dari lurus Terus. lurus sahaja. Okey, kemudian untuk yang seterusnya 256. dah kira 200 200 56. 56. okey 256 meter. Okey 265 campur dengan 768 dapat 1024. 1024. Bentuk graf awak? Masam. 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 Okey, masam. Oops. Okey. Kena lurus macam tu lah. Okey, tu bentuk graf. Okey, boleh lukis cantik-cantik boleh lukis cantik supaya nampak dia punya bentuk graf tu. Okey, ada soalan lain? Yang tak faham? Tiada. Ya ada. Faham dah ni ya? Faham. InsyaAllah. Okay, kita cuba sikit lagi. Sikit lagi soalan. Okey, yang pertama, Rajah nampak tak soalan seterusnya ni? Ni tak ada dalam buku teks. Soalan tak ada dalam. Nampak. Okey, Rajah menunjukkan graf halaju masa bagi sebuah lori. Okey, nyatakan kuantiti fizik yang boleh diwakili oleh kecerunan graf. Okey, graf halaju lawan masa, kecerunan graf mewakili apa? MS. Physical quantities. Physical quantity represented. Acceleration. Betul. Acceleration, percutan. Okey, sebab soalan minta ni physical quantity. Physical quantities. So acceleration. Nyatakan keadaan gerakan lori daripada A ke B. Okey, apa jenis gerakan lori daripada A ke B? Kawasan A ke B ni apa jenis gerakan lori? Pecutan dia sifar. Okey, percutan sifar, acceleration 0. Ataupun Halaju seragam. halaju seragam. Constant velocity. Uniform atau constant. Velocity. Okey. C. Tentukan percutan lori dari kedudukan B ke C. Cari kecerunan.
Dah cari pecutan kan? Cari pecutan daripada B ke C. Kawasan ni. Okay, so gunakan rumus. A adalah sama dengan 20 minus 40 bahagi dengan 7 tolak dengan 1 sama dengan negatif 20 bahagi dengan 6 sama dengan negatif 3,3 Tiga. 3,33. meter saat kuasa negatif 2. Okey, pecutan unit pecutan meter saat kuasa negatif 2. Okey, seterusnya hitung jarak. Okey, so kalau hitung jarak kita kena kira daripada awal sampai akhir. Jarak lah ni. Akhir. Okey, so yang pertama kita buat kat sini ni adalah segi 4. A ke B segi 4, kemudian Yang sampai. kat Trapezium sini pun boleh. trapezium boleh. Okey, kemudian segitiga. Segitiga. Okey, ataupun nak pecah pun boleh kat sini. Tak nampak pintu sini. Segi 4 tepat dengan segi Ni kita kira A, B, C, CD. D. Ada banyaklah kat situ. Okey, so A berapa? Besaran dekat A sama dengan 40 darab dengan 1. 40. 1. Okey, sasaran dekat B 1/2 darab 20 1/2 darab 20. 6 darab 6 sama dengan 60. Okey, sama dengan 60 meter. 10. Okey, sasaran dekat B, sasaran dekat C 20 darab dengan 7. 6 dengan 6. 120 meter. 120 meter. Okey, kemudian sasaran dekat D 1/2 darab 20 darab 2. 8. 2. 8 pula. 2 kan? Sama dengan 10. Sama dengan 20. 20 meter. Okey, so keseluruhan SA campur SD campur sasaran dekat C campur sasaran dekat D. 40 campur 60 campur 120 campur dengan 20. So bersamaan dengan 240 meter. Okey, itu adalah jarak yang dilalui oleh lori. Okey, hitung halaju purata lori. Okey, halaju purata sama dengan jumlah sasaran bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah masa. Okey, jumlah sasaran tadi sama dengan jumlah jarak. Berapa tadi? 204. 240. Berapa jumlah masa? 9 minit. 9 saat. Sama dengan 26.67. 7 meter saat kuasa negatif 1. Okey, laka graf pecutan masa bagi gerakan troli itu. Okey, buat graf pecutan. Okey, sampai saat 1, daripada saat 0 sampai saat 1, berapa dia punya pecutan? 4 sifar. 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 Okey, sifar. Okey, so kat sifar kita lukis dekat sifar. Lepas tu sampai saat yang ke-7.
Berapa kita kira tadi? Dia dekat bawah. Berapa kita kira tadi? Dah kira kan? Dah. Soalan B tadi. Berapa dapat? Sekejap. B, soalan C tadi. Soalan C. Soalan C, 3 negatif 3.33. Kan? Negatif 3.33. Baik. Okay. Negatif. Okay, negatif 3.33. Negatif 3.33. So, kita garis kat sini. Okay, daripada 7 sampai 9. Kira berapa yang pecutan dia? 20 bahagi dengan 2, negatif 10. Betul? Ni kan 0 tolak 20 bahagi dengan 9 tolak dengan 7. Sama dengan Tolak negatif 20. Negatif 20. Negatif 10. Negatif 10 kan? Betul. Betul, negatif 10. Negatif Okay, so negatif 10. So kita kena buat sampai kat sini. Negatif 10. Tentulah ada penunjukan dia. Tukar 0 negatif 3.33. Daripada saat 1 sampai saat 7 negatif 3.33. Daripada saat ke-7 hingga saat yang ke-9 dan pecutannya adalah negatif 10. Okey, so selesai cara membina ataupun melakar graf pecutan masa. Okey, cukup sampai di situ sahaja untuk kelas hari ini ya. Kelas hari ini kita hanya membincangkan tentang penyelesaian masalah saja. Okay, ada apa-apa pertanyaan nak ditanya? Tiada. Ya. Tiada. Semua faham ya? Faham. Alhamdulillah.